Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah CTU kami, Ustaz Razlan. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang aktiviti sosial berisiko. Sebelum itu, nama saya Muhammad Adib Wazif bin Muhammad Basir. Saya akan membuat pembentangan mengenai pengenalan bagi aktiviti sosial berisiko. Jadi, aktiviti sosial berisiko merupakan kegiatan yang berteraskan sebilangan konsep dalam bidang sains sosial, falsafah, termasuklah dalam bidang sosiologi, hubungan sosial, tindakan sosial dan juga penjarahan manusia. Aktiviti berisiko atau disebut sebagai tingkah laku berisiko membawa maksud kecenderungan tinggi untuk mengambil risiko dalam sesuatu perkara. Hakikatnya, mengambil risiko merupakan sesuatu perkara yang memberi impak yang dapat memberi impak positif kepada individu, masyarakat dan juga negara. Akan tetapi, jika aktiviti ini dipandang dan juga diaplikasikan dengan cara yang salah dan juga dengan cara yang tidak betul, jadi ia akan memberikan impak negatif kepada seseorang itu. Jadi, aktiviti sosial berisiko merupakan satu kegiatan yang dapat menjuruskan ke arah kemudaratan dan tidak membawa faedah kepada semua. Sebagai contoh, merokok, mengambil dadah dan juga berjudi. Hal ini biasanya berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya dalam golongan belia. Kerana pada waktu usia sebegini, sifat ingin tahu dan juga sifat berani mengambil risiko diri mereka tinggi sehingga terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat ini. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha yang dapat diterapkan dalam masyarakat kita mengikut pelbagai perspektif, sama ada perspektif Islam, India, China dan juga Barat dalam mengekang dan juga mencegah daripada hancurnya masyarakat kita ini akibat aktiviti sosial berisiko. Assalamualaikum, nama saya Farhah Syamina binti Mohamed selaku pembentang yang kedua. Saya akan membentangkan faktor-faktor berlaku aktiviti sosial berisiko dalam kalangan masyarakat. Aktiviti sosial berisiko yang berlaku dalam kalangan masyarakat tidak akan terbentuk jika tiada faktor dan punca perkara ini berlaku. Terdapat berbagai faktor hal ini berlaku, antaranya disebabkan oleh sikap ibu bapa, pengaruh media massa dan pengaruh rakan sebaya. Faktor yang pertama yang saya akan uraikan adalah sikap ibu bapa. Tugas seorang suami atau bapa sebagai ketua keluarga adalah untuk mencari nafkah demi menyara kehidupan di bawah tanggungannya, manakala isteri atau ibu di rumah untuk menjaga keperluan suami dan anak-anak di rumah. Namun, disebabkan beberapa faktor yang melibatkan ekonomi keluarga yang semakin meningkat saban tahun, iaitu bilangan tanggungan yang ramai, dan faktor tempat tinggal di kawasan bandar yang melibatkan kos sara hidup yang tinggi telah mendorong sang ibu untuk turut bekerja demi membantu meringankan beban sang bapa dalam menampung perbelanjaan keluarga. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak diasuh oleh ibu bapanya sendiri dan sering dihantar ke pusat jagaan dan asuhan sewaktu ibu bapa bekerja di luar. Turut menimbulkan situasi di mana ibu bapa tidak banyak meluangkan masa bersama anak-anak mereka akibat kegangan waktu. Apabila ibu bapa tiba di rumah, mereka akan terus merehatkan diri dari tekanan tempat kerja. Mahupun ada sesetengah ibu bapa yang bekerja sehingga lewat malam. Setibanya di rumah, anak-anak telah lena dibuai mimpi. Maka, timbullah perasaan kurang kasih sayang seorang ibu dan bapa terhadap anak-anak mereka, dan rasa hormat seorang anak terhadap ibu bapa akan terhakis saban hari. Kesannya, anak-anak akan sukar mendengar nasihat ibu bapa dan kemungkinan anak-anak akan turut mengingkari segala arahan ibu bapa mereka. Disebabkan faktor hendak mengambil hati anak-anak mereka, para ibu bapa akan menyajikan anak-anak mereka kehidupan yang mewah dan bebas. Maka, wujudlah aktiviti sosial berisiko yang melibatkan pergaulan bebas, berfoya di kelab malam bersama rakan-rakan, dan paling parah jika ibu bapa mereka tidak mengetahui aktiviti seharian yang dilakukan oleh anak mereka akibat mementingkan kerjaya yang semakin merusingkan saban hari. Seterusnya,
Faktor yang kedua adalah pengaruh media massa. Disebabkan zaman semakin moden dengan pelbagai teknologi yang baru, media massa juga turut tidak ketinggalan untuk terus maju ke hadapan. Buktinya, wujud berpuluh jenis aplikasi yang semakin canggih digunakan masyarakat kini. Unsur-unsur yang dipaparkan di setiap sudut media massa juga turut semakin terbuka kepada semua lapisan umur. Jika dilihat di platform YouTube misalnya, pelbagai jenis maklumat boleh didapati dengan begitu mudah dan perkara yang berunsurkan gejala sosial berisiko seperti perjudian, seks dan sebagainya jika tidak dipantau oleh ibu bapa, kanak-kanak yang masih berusia 5 tahun turut boleh terdedah kepada video-video pornografi yang wujud di platform YouTube. Tidak turut ketinggalan akan perkara yang tular di media massa pada tahun lepas misalnya, iaitu keinginan hendak mencuba minuman arak yang dikatakan versi halal yang disebut oleh netizen di laman Twitter. Mereka mencampur minuman Yakult bersama minuman Sprite kerana menurut orang Korea, rasanya seakan-akan soju, iaitu minuman yang memabukkan yang sangat terkenal di Korea. Menurut netizen, jika diminum minuman Yakult bersama Sprite, mereka akan merasa pening kesan daripada minuman tersebut. Hal yang viral ini telah menyebabkan ramai remaja muda mencuba kerana keinginan mereka untuk merasa minuman yang memabukkan. Jika hal ini tidak dipandang serius, kemungkinan mereka untuk mencuba minuman yang memabukkan yang sebenar adalah sangat tinggi. Selain itu, pengaruh daripada filem dan drama terutamanya filem barat yang dipaparkan di televisyen turut memberi impak negatif kepada penonton, terutamanya dalam kalangan remaja bawah umur. Jika filem tersebut berunsurkan agenda negatif dan merangsang kepada aktiviti maksiat, remaja mudah terpengaruh kerana mereka tidak dapat berfikir secara matang dan lebih terbuka akan kesan yang dihadapi oleh mereka sekiranya mereka melakukan perkara yang sedemikian. Kebanyakan filem-filem barat mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan budaya dan cara hidup rakyat Malaysia kerana majoriti rakyat Malaysia beragama Islam, manakala masyarakat barat beragama Kristian yang mengamalkan kehidupan yang bebas, pergaulan dan suka berfoya. Dan faktor yang terakhir yang saya akan uraikan adalah pengaruh rakan sebaya. Bermula jam 7 pagi hingga jam 2 petang, iaitu selama 6 jam adalah waktu anak-anak meluangkan masa di sekolah bersama rakan-rakan kelas mereka. Manakala waktu di rumah bersama ibu bapa dianggarkan hanya 4 jam jika kedua ibu bapa bekerja dan pulang ke rumah selepas jam 6 petang. Hal ini menjadikan rakan-rakan sekelas mereka merupakan orang yang paling banyak meluangkan masa bersama mereka. Maka jika anak-anak tidak pandai memilih rakan sebaya, mereka akan mudah terpengaruh dengan gejala buruk yang dilakukan oleh rakan mereka. Sebagai seorang ibu bapa yang bertanggungjawab, amat penting untuk mengetahui dengan siapa anak-anak berkawan serta mengawal aktiviti seharian anak-anak demi memastikan anak-anak tidak melakukan sesuatu perkara yang berada di luar kawalan dan jangkaan ibu bapa. Disebabkan itu, kita dituntut untuk sentiasa berkawan dengan orang-orang yang baik agar sifat atau perkara yang ada pada mereka itu terkesan kepada diri kita juga. Hal ini ada dinyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, iaitu perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberikan kamu, yakni minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu akan mendapat bau yang busuk. Hadis
Riwayat Al-Bukhari 5534 dan Muslim 2628. Dalam erti kata lain, jika kita pandai memilih rakan, maka kita tidak akan terjerumus kepala kepada gejala sosial yang semakin parah. Seterusnya, peratusan pengaruh rakan sebaya yang mendorong kepada gejala sosial di Malaysia akan turut berkurang sedikit demi sedikit jika faktor ini dipandang serius oleh masyarakat. Harapan saya agar gejala sosial berisiko yang berlaku dalam kalangan masyarakat, khususnya kepada remaja, akan semakin pulih pada tahun akan datang. Seterusnya, akan melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan beretika yang akan mencorakkan pembentukan negara yang sejahtera dan harmoni pada masa akan datang. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian. Kepada rakan saya sebentar tadi, saya Siti Nurhafizah akan menekankan tentang peranan masyarakat dalam menanami aktiviti sosial berisiko. Sebenarnya peranan masyarakat amat penting kerana mereka boleh membentang perkara ini bersama-sama, tak kira kaum, bangsa atau agama. Jadi, antara peranan yang boleh mereka lakukan adalah pendidikan dari persekitaran dalam pelbagai bentuk. Ini kerana pendidikan amat penting dalam menjadikan seseorang itu untuk membezakan perkara yang baik atau buruk. Dan juga kalau kurangnya pendidikan ini akan menyebabkan pengabaian tanggungjawab, keibubapaan, juga kemunculan kepada aktiviti sosial seperti merempik, merompak, penagihan dadah dan sebagainya. Dan juga sebenarnya kita harus elakkan keretakan hubungan kekeluargaan kerana ini boleh menyebabkan aktiviti sosial makin berleluasa. Jadi disebabkan itu pendidikan amat penting. Selain itu, pusat-pusat pembangunan dan kemajuan sosial juga ditubuhkan. Antaranya seperti masjid, gereja dan lain-lain. Contoh macam untuk orang Islam, masjid setiap hari Jumaat akan ada khutbah Jumaat di mana khutbah Jumaat merupakan wadah yang baik untuk menyampaikan mesej tentang aktiviti sosial yang makin berleluasa ini. Dan juga terdapat juga pertubuhan-pertubuhan belia dan NGO yang boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah gejala sosial yang makin berleluasa ini. Disebabkan itu, masyarakat boleh juga memperbanyakkan pusat-pusat sebegini untuk membendung aktiviti sosial yang kian berleluasa ini. Dan akhir sekali, kempen-kempen dan usaha penyedaran juga amat penting kerana ia boleh lagi senang dan jimatkan kos. Sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud seseorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat sebuah binasa, saling sokong menyokong di antara satu sama lain, dan Rasulullah SAW mengisytiharkan dengan menghilangkan antara jari jemari baginda. Riwayat Muslim. Jadi dari situ pun kita boleh nampak sebenarnya kempen-kempen dan usaha ni juga amat penting. So jadi kita boleh lakukan ni dengan menyebarkan pelbagai. Kita ada banyak pelbagai teknologi yang canggih sekarang seperti telefon pintar, komputer, laptop dan media sosial seperti Facebook, Telegram, Instagram dan macam-macam lagi. Dan tak itu juga, kempen-kempen ni juga atau kesedaran juga boleh disebarkan melalui khutbah, salam, ceramah, forum, perjumpaan dan lain-lain. Dan juga aktiviti kempen-kempen juga boleh meningkatkan kesedaran yang lebih berkesan kerana kita berdakwah berdepan dengan mereka, jadi kita senang untuk menolong mereka dan membentuk aktiviti ini dengan lebih senang sebab dia lagi lebih efisien. Jadi itu sahaja tentang peranan masyarakat dalam menangani aktiviti berisiko. Seterusnya, pandangan peradaban Islam, Cina, India Barat dan India terhadap aktiviti sosial berisiko. Pandangan peradaban Islam terhadap aktiviti sosial berisiko. Perkataan tamadun atau peradaban ini diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu tamadana atau madanah yang bermaksud memilih tempat sebagai pertempatan dan mengembangkannya menjadi sebuah bandar.
Selain itu, perkataan hadarah juga datang daripada bahasa Arab yang bermaksud kehidupan yang berada pada tahap yang maju. Menurut perspektif Islam, peradaban berkaitan dengan perkataan umran, adab, dan dinun atau dainun. Umran adalah harta kawasan tanah atau rumah yang dihuni di mana keadaannya berkembang dengan subur dan maju. Istilah adab merujuk kepada jemputan kesesuaian saiz. Adun pula ialah mencantikkan perilaku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Takdib adalah proses membentuk disiplin yang baik. Dainun pula ialah kepatuhan, penyerahan, cara hidup pinjaman hakim atau pemerintahan Madinah. Itu sebuah bandar yang ditakbir oleh hakim atau pemerintah. Matlamat peradaban Islam adalah untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Maksud menjaga hubungan antara manusia dengan Allah ialah mengabdikan diri pada Allah semata, beribadah dan mengikuti perintahnya, meninggalkan perkara yang dilarang. Menjaga hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas adalah saling tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Selain itu, menjaga hubungan antara manusia dengan alam sekitar seperti menggunakan alam semula jadi ke arah kebaikan serta bersikap adil dengan meletakkan sesuatu di tempatnya. Kemajuan menyebabkan manusia tidak mengendahkan perkara ini serta melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Antara aktiviti sosial berisiko termasuklah penagihan dadah, berjudi, minum arak, merempit dan sebagainya. Islam melarang umatnya melakukan perkara yang membawa kepada kerosakan akhlak dan peribadi individu. Sebagai contoh, Islam mengharamkan umatnya meminum arak berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Semua yang memabukkan adalah haram. Hadis ini menjelaskan bahawa meminum semua minuman yang memabukkan adalah haram, tidak kira dari mana asalnya. Mabuk bermaksud pemikiran yang kacau dan tidak dapat berfungsi dengan baik serta menghalang akal untuk mengawal tingkah laku individu yang mengambil minuman tersebut. Akan tetapi, masih ada lagi segelintir umat Islam yang melanggar larangan ini. Kenapa Islam mengharamkan arak? Antara hikmah Islam mengharamkan arak adalah menjaga kesihatan tubuh badan. Hal ini kerana meminum minuman mabuk akan merosakkan pemikiran manusia, terutama sekali mereka yang kaki arak akan mendapat penyakit kronik iaitu kerosakan hati kerana mereka sering meminum minuman mabuk ini. Arak juga menjadi punca kepada pelbagai penyakit. Selain itu, adalah untuk menjaga keselamatan diri, masyarakat dan juga negara. Seperti yang kita tahu, apabila kita minum arak, seseorang itu akan menjadi tidak sedar dengan tingkah lakunya. Menurut sebuah buku yang berjudul Safe Food, 1/3 daripada nahas di jalan raya adalah disebabkan oleh arak. 1/5 daripada kes rokok dan pencabulan kanak juga berpunca daripada minuman keras ini. Akhir sekali, 1/2 daripada korban kebakaran berpunca juga daripada arak. Pandangan peradaban Cina terhadap aktiviti sosial berisiko. Peradaban Cina adalah peradaban yang telah lama muncul di dunia dan daerah Cina mudah didiami oleh manusia purba sejak 1.7 juta tahun yang lalu. Peradaban dalam bahasa Cina adalah Wenming. Wenming bermaksud cerah, terang dan bercahaya yang merujuk kepada peradaban. Wen bermaksud keindahan, kelembutan dan kecantikan budi pekerti. Ming pula bermaksud cahaya atau kecerahan. Dari segi istilah peradaban, dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu diamalkan, pemikiran cerdas dan baik, pemahaman yang jelas serta pertuturan yang terbuka. Antara aktiviti yang sering dikaitkan dengan orang Cina termasuklah perjudian, geng kursi gelap dan kaki arak. Pandangan dan ajaran agama Buddha Hinayana adalah ajaran dalam orang Cina menekankan 5 larangan terhadap penganutnya, iaitu membunuh, mencuri, berzina, menipu, meminum minuman keras serta berjudi. Paharabhava Sutta
yang beragama Buddha pernah berkata, drunkenness and drug addiction is the cause for one downfall, yang bermaksud kemabukan dan ketagihan dadah adalah punca utama kesatuan mereka. He who is addicted to women, to drugs, to gambling and scandals, to whatever he earns, will cause his own downfall. Maksudnya, siapa yang ketagih akan perempuan, arak dadah, perjudian serta membazirkan pendapatannya ke arah perkara yang sia-sia akan menerima kebinasaan di atas perbuatannya sendiri. Buddha Mahayana iaitu pada zaman sekarang tidak menekankan serta melonggarkan larangan tersebut dan memberi kebebasan kepada penganutnya. Larangan tersebut hanya diwajibkan kepada mereka yang mahu menghayati serta mendalami ajaran Buddha. Dalam kitab Buddha yang berjudul Tipitaka ada menyebut tentang 6 akibat berjudi, iaitu kemenangan dalam perjudian akan membawa kepada kebencian. Yang kedua, individu yang kalah dalam pertaruhan duit itu akan merasa tertekan. Yang ketiga, tiada pembelaan untuk individu yang berjudi apabila melibatkan mahkamah. Yang keempat, rakan atau keluarga serta keluarga menjauhkan diri daripada si penjudi. Yang kelima, seseorang itu akan sukar bertemu jodoh kerana tidak mahu bersuamikan si penjudi. Yang keenam, memperoleh kekayaan atas kesusahan dan kesengsaraan orang lain. Namun, agama Buddha tidak pernah mengharamkan aktiviti tersebut serta membenarkannya atas dasar rekreasi. Agama Buddha juga memberikan amaran keras bagi individu yang bertaruh duit sehingga mengabaikan tugasnya untuk menanggung keluarga. Seperti yang kita selalu dengar, perjudian yang membawa kepada peminjaman wang daripada alung. Bunga yang perlu dibayar adalah tinggi yang menyebabkan hutang bertimbun dan keluarganya juga diburuk. Jadi, agama Buddha melarang berjudi yang membawa kepada kemudaratan kepada penganutnya. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syafika binti Tajuk Arifin. Saya akan membentangkan tentang pandangan peradaban India terhadap sosial berisiko. Masyarakat India Malaysia merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina. Mereka terdiri daripada orang Tamil, orang Malayali, Telugu, Punjabi, Sikh dan lain-lain. Yang mana orang Tamil adalah merupakan orang India yang mempunyai jumlah yang terbesar di Malaysia. Masyarakat India juga kerap dikaitkan dengan isu aktiviti sosial berisiko yang khususnya melibatkan remaja dan belia kaum India. Terdapat beberapa kajian dijalankan. Aktiviti sosial berisiko dalam masyarakat India ini biasanya berpunca daripada penglibatan jenayah. Tidak kira sama ada remaja tersebut terlibat berasal daripada keluarga yang miskin, malah ada juga yang berasal dari keluarga yang berada. Ini menunjukkan bahawa antara faktor yang menyebabkan hal ini berlaku adalah kurangnya asuhan dan bimbingan oleh ibu bapa. Ada juga yang jarang bersua muka dengan anak-anak mereka disebabkan kesempitan masa bekerja dan kesibukan. Selain itu, faktor persekitaran antaranya filem Tamil yang sering ditayangkan mempunyai beberapa adegan yang mempunyai unsur-unsur ganas yang kurang sesuai untuk ditayangkan seperti kegiatan kongsi kelab dan aktiviti yang kontras dengan nilai murni yang menyebabkan mereka terbawa-bawa dengan apa yang ditonton dalam filem tersebut. Majoriti masyarakat India di Malaysia merupakan penganut agama Hindu yang mana agama ini sebenarnya berasal dari agama Veda yang dipercayai oleh bangsa Arya. Agama Hindu ini merupakan agama tertua di dunia yang mana ia muncul pada sekitar 3102 sebelum Masihi sehingga 1300 sebelum Masihi dan ia juga adalah antara agama yang terbesar di dunia selepas agama Islam dan Kristian. Penganut agama ini berpegang kepada 5 kepercayaan dan keyakinan iaitu Pancasrada yang mempunyai keyakinan dasar umat Hindu. Antara salah satu kepercayaannya
yang berkaitan dengan aktiviti sosial berisiko ini adalah karma phala tatwa, iaitu mereka percaya bahawa setiap perbuatan akan dihukum. Hal ini menunjukkan bahawa mereka menolak sekeras-kerasnya aktiviti sosial berisiko yang sering berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Pandangan peradaban Barat terhadap aktiviti sosial berisiko. Negara Barat terkenal dengan gaya hidup mereka yang bertentangan dengan gaya hidup Islam dan ia menjadi antara pengaruh buruk bagi masyarakat Malaysia yang mana ramainya remaja pada masa kini tertarik dengan gaya hidup Barat dan mengamalkannya sedikit sebanyak dalam kehidupan mereka. Pada masa kini, Eropah sedang hangat memperkatakan topik tentang penentangan hubungan dan perkahwinan sama jenis dan juga mereka mahu kerajaan membolehkan pengguguran kandungan. Majoriti masyarakat Eropah berumur daripada 18 tahun sehingga 34 tahun menyokong dan sebahagiannya dapat menerima homoseksualiti, iaitu perkahwinan atau hubungan sama jantina. Tetapi pada sebahagiannya masih lagi tidak dapat menerima dan menentang perkara ini. Graduan universiti juga adalah antara yang termasuk menyokong dan menerima hubungan sama jantina. Terdapat juga negara di Eropah meluluskan aktiviti pelacuran. Sesetengah negara membolehkan aktiviti ini sebagai satu pendapatan, tetapi ada sebahagiannya tidak membenarkan. Bergantung kepada negara tersebut, aktiviti seperti ini tidak dibenarkan. Mengikut sesebuah negara itu sendiri, walaupun terdapat undang-undang bagi aktiviti pelacuran, tetapi ia kurang jelas dan menyebabkan banyak jenayah lain berlaku. Tetapi di Eropah, mereka mengharamkan aktiviti pelacuran kanak-kanak, pemerdagangan manusia dan juga beberapa lagi aktiviti yang tidak dibenarkan. Sehingga ada pertubuhan khas diwujud secara rahsia bagi membanteras aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan ini. Manakala kesalahan penggunaan dadah juga tidak disokong oleh masyarakat Barat tetapi masih digunakan oleh masyarakat Eropah. Menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, majoriti yang mati disebabkan penggunaan dadah adalah dalam lingkungan masyarakat yang berusia daripada 40 tahun hingga 65 tahun. Tuntasnya, terdapat sebahagian masyarakat Barat juga tidak menyokong aktiviti sosial berisiko ini. Terima kasih. Bagi carangan dan kesimpulan, aktiviti sosial berisiko merupakan salah satu aktiviti yang perlu dihindari oleh semua pihak kerana hakikatnya yang mampu merosakkan dan juga menderjanakan diri seorang yang oleh hal yang demikian, kita haruslah mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan belajar mengenai ilmu-ilmu akhlak, ilmu sasiah kerana aktiviti sosial ini mampu disebarkan dalam masyarakat kita dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, aktiviti sosial berisiko ini dapat berlaku kerana kecewaan ibu bapa dalam menguruskan anak-anak, pengaruh daripada media massa dan juga pengaruh rakan sebaya. Seharusnya pelbagai langkah harus dipergiatkan dan dilaksanakan dalam usaha membanteras penyebaran aktiviti sosial berisiko ini dengan memberikan pendidikan kepada orang ramai mengenai keburukan aktiviti sosial berisiko. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen atau ceramah untuk membangkitkan kesedaran mengenai kegiatan ini kepada masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa kerana ini mampu berlaku dalam semua golongan masyarakat. Seterusnya, ibu bapa haruslah mengutamakan anak-anak mereka dalam memberikan didikan yang terbaik, bukan sahaja mengenai akademik. Malah sasiah juga harus dididik beratkan agar anak mereka membesar menjadi guna dan berakhlak mulia. Mengikut pandangan daripada peradaban Islam, Cina dan India serta Barat, maka kita dapat simpulkan bahawa secara umumnya semua pandangan ini telah menolak dan juga mengkritik tentang aktiviti sosial berisiko ini kerana sedar akan keburukan yang mendatang seperti jenayah akan berleluasa dan adab dalam masyarakat kian teruntuk. Diharapkan segala langkah dan usaha yang dilakukan dalam mengekang aktiviti sosial berisiko ini dapat memberi kesan positif dan juga dapat mencapai kecemerlangan daripada semua pihak. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.